Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala jami'i ikhwanihi minan nabiyyin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyun ya qayyum taj'alu hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa zidna 'ilma wa'fu 'anna warhamna ya akramal akramin wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Nas'alullaha ta'ala an yarzuqana al-ikhlas fi an-niyyati wal qawli wal 'amal wa an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah wa yujannibana 'anil riya'i wal 'ujbi wal fatwa bighairi 'ilm. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Yang berusaha tuan pengurusi surau An-Nur, seterusnya para imam, para muadzinin dan seluruh ahli jawatan kuasa surau, dan yang saya muliakan para asatidzah, alim ulama serta tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Suka untuk saya ingatkan diri saya serta tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama kita ikhlaskan niat kerana Allah Subhanahu wa taala dalam menghadiri majlis ilmu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, warid dalam hadis bahawasanya Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak beriman dengan iman yang sempurna salah seorang daripada kalian sehinggalah dia mencintakan bagi saudaranya muslim yang lain seperti mana dia cintakan bagi dirinya sendiri daripada kebaikan. Maksudnya apa tuan? Maksudnya tidak menjadi orang yang bertakwa. Maksud tidak beriman dengan iman yang sempurna iaitu tidak menjadi orang yang bertakwa. Tidak menjadi orang yang bertakwa salah seorang daripada kalian sehinggalah dia mencintakan bagi saudaranya muslim, bagi saudaranya yang lain yang beragama Islam dengan sesuatu yang dia cintakan bagi dirinya sendiri daripada kebaikan. Hadis ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita bila mendengarnya kita dapat faham dia. Kita dapat faham dengan umum maknanya. Kita mudah terima. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, orang yang beramal dengannya itu sangat-sangat sedikit. 30 tahun yang lepas, sebahagian ulama' mengatakan orang Islam yang beramal dengan hadis ini, daripada sejuta umat Islam, hanya 2 atau 3 orang sahaja yang beramal dengannya. Dari sejuta umat Islam, tuan-tuan dan puan-puan, hanya 2 atau 3 orang sahaja yang betul-betul beramal dengan hadis ini tadi. Adapun sekarang setelah 30 tahun berlalu, subhanallah, mungkin dalam 1 juta umat Islam hanya seorang saja yang beramal dengan betul hadis ini. Hadis ini tentang apa tuan-tuan? Hadis ini tentang mencintakan kebaikan bagi orang lain seperti mana dia cintakan bagi dirinya sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bukankah kita suka untuk melakukan sesuatu amal ketaatan dengan cara yang betul, dengan cara yang sah, dengan cara yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kita suka bagi diri kita mengetahui kebenaran dan kita berada di dalam jalan kebenaran, dan kita suka untuk diri kita bila tahu kebenaran, maka kita dapat tolak, kita dapat benteng diri kita daripada perkara yang batil, perkara yang salah, jalan kesesatan.
Kita tahu yang benar, maka kita tahu yang bercanggah dengannya itu adalah kesalahan, kesesatan. Maka kita dapat tolak dia. Kita dapat benteng diri kita daripadanya. Bahkan kita akan tetap terus berada dalam jalan yang benar. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Seperti mana kita suka kebaikan-kebaikan ini ada pada diri kita. Untuk menjadi seorang yang bertakwa, dia mesti cintakan juga kebaikan ini bagi saudara muslimnya yang lain. Mesti dia sukakan juga, dia cintakan juga bila ada saudara muslimnya yang lain melakukan sesuatu ketaatan, sesuatu kebaikan, sesuatu amalan soleh, maka dia, iaitu muslim yang lain itu, lakukannya dengan cara yang betul. Lakukannya dengan cara yang sah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sukakan, cintakan juga bagi dia untuk mengetahui kebenaran, yang mana dengan kebenaran ini dia dapat berada pada jalannya yang betul, dan dia dapat benteng diri dia daripada segala yang bercanggah dengan kebenaran. Macam mana kita suka bagi diri kita, begitu juga kita kena cinta bagi orang lain. Bagaimana tuan-tuan dan puan-puan kita dapat sampai ke tahap bila buat amalan kita yakin, kita tahu amalan kita ini sah. Kita solat, kita tahu solat kita ini daripada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu hukumnya sah, tidak batal. Bila kita berwuduk, maka wuduk kita sah. Bila kita bercakap tentang akidah, keyakinan tentang Allah dan Rasulnya, maka kita tahu keyakinan tentang Allah dan Rasulnya dengan cara yang ini, keyakinan ini yang betul, yang mengikut apa yang diajarkan oleh syarak. Dan sebaliknya itu adalah salah, maka kita tidak meyakininya. Bagaimana caranya tuan-tuan? Bukankah dengan mempelajari ilmu? Bukankah dengan kita menuntut ilmu agama? Bukankah dengan kita menghadiri majlis ilmu yang seperti ini, yang daripadanya kita belajar apa yang wajib ke atas kita daripada bersuci, solat, puasa, zakat dan seumpamanya, haji dan umrah. Daripada majlis ilmu seperti ini kita belajar bagaimana cara untuk bersuci dengan betul, apa syarat, apa rukun, dan apa perkara yang membatalkannya. Kita belajar tentang solat, apa syarat, apa rukun daripada syarat dan rukun solat, dan apa perkara yang membatalkannya supaya kita dapat tinggalkan. Begitu juga puasa, zakat, haji dan selainnya. Dengan cara kita belajar, dengan cara kita hadiri majlis ilmu, kita tuntut ilmu, terutamanya yang fardu ain, maka kita akan dapat tahu amalan yang kita lakukan ini adalah seperti yang digariskan, yang diajarkan oleh syarak. Maka kita dapat yakin dengan diri kita bahawasanya amalan aku, solat aku sah, wuduk aku sah, dengan cara kita mempelajari ilmu. Dan dengan kita datang ke majlis ilmu, kita mempelajari ilmu, menuntut ilmu juga, kita akan dapat bahawa keyakinan tentang Allah seperti mana yang diajarkan oleh para ulama kita, diajarkan oleh Nabi SAW dan para sahabat, bahawasanya Allah itu ada, tidak ada keraguan bagi kewujudannya, bersifat dengan wujud. Allah bersifat dengan qidam, iaitu sedia ada, tidak ada permulaan bagi kewujudannya. Allah bukan diciptakan, bahkan sedia ada. Allah bersifat dengan al-baqa', yakni Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada pengakhiran bagi kewujudannya, tidak akan binasa, dia kekal. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan qiyamuhu binafsih, berdiri dengan sendirinya, dengan maksud tidak berhajat kepada sesuatu yang lain. Allah tak berhajat kepada sesuatu apa pun. Allah ciptakan manusia, ciptakan malaikat, ciptakan binatang, ciptakan bumi, ciptakan langit, tapi Allah tak berhajat kepada sesuatu apa pun daripada makhluknya. Allah menciptakan arash, menciptakan tempat, menciptakan arah. Allah tak berhajat kepada arash, tak berhajat kepada tempat, tak berhajat kepada arah untuk diduduki. Bahkan Allah ada tanpa bertempat. Kerana apa tuan-tuan? Kerana setiap yang berhajat itu lemah,
dan setiap yang lemah tak layak menjadi Tuhan. Setiap yang berhajat, kenapa dia berhajat? Kerana dia tidak mampu untuk melakukannya sendiri. Kita kalau tak mampu untuk angkat meja ni sendiri, contoh, tak mampu, maka apa yang kita patut lakukan? Kita minta tolong, kita minta bantuan, kita berhajat, memerlukan kepada bantuan orang lain. Betul? Kenapa kita perlukan bantuan orang lain? Sebab kita tak mampu, sebab kita lemah. Jadi sebab itu setiap yang berhajat itu lemah, dan setiap yang lemah tak layak jadi Tuhan. Kerana itu ulama tauhid mengatakan al-ihtiyajiyatu tunafil uluhiyah. Keberhajatan menafikan ketuhanan. Jadi sebab tu ulama kita ajarkan Allah bersifat dengan qiyamuhu binafsi, tidak berhajat kepada sesuatu yang lain. Sesuatu apa pun, ibadah kita, iman kita, Allah tak berhajat kepadanya. Sama ada kita beriman, sama ada kita buat amal ibadah, ataupun kita melakukan kekufuran pada Allah, kita melakukan maksiat pada Allah, Allah tetap agung. Allah tidak terkesan dengan ibadah kita. Bukanlah ibadah kita menambahkan keagungan Allah, bukanlah maksiat kita mengurangkan keagungan Allah, memudaratkan Allah. Tidak. Allah tetap agung. Sama ada kita buat maksiat atau kita buat ketaatan, Allah tetap agung. Allah tak berhajat pun kepada maksiat kita. Tapi siapa yang Allah tak berhajat pun kepada ibadah kita. Tapi siapa yang berhajat kepada ibadah? Diri kita sendiri. Kita sendiri yang berhajat kepada amal ibadah. Kita sendiri yang berhajat kepada amal ketaatan. Kalau kita tak lakukan amal ketaatan, maka bekalan apa yang kita nak bawa ke hari akhirat supaya kita selamat? Kalau kita melakukan kekufuran, kita melakukan maksiat, bagaimana kita nak selamat melintasi titian sirat? Bagaimana kita nak selamat daripada api neraka? Kita yang berhajat, Allah tak berhajat. Kerana apa? Kerana kita dah kata setiap yang berhajat itu lemah, dan setiap yang lemah tidak layak menjadi Tuhan. Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan kita, maka dia tidak berhajat kepada sesuatu apapun. Kerana itu dia seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala firman tentang dirinya dalam surah Al-Ikhlas, Allahus Samad. Allahus Samad, iaitu Allah tidak berhajat kepada sesuatu apapun, bahkan setiap sesuatulah yang berhajat kepada Allah. Kita semua yang berhajat. Kita nak buat sesuatu apapun berhajat kepada ciptaan Allah. Allah tak berhajat kepada apapun, apa sekalipun Allah tak berhajat kepadanya. Dan kita belajar juga bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak sama dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan al-mukhalafatu lil hawadith. Allah bercanggah dengan segala yang baru, iaitu tidak sama dengan segala makhluknya. Apa pun, cahaya ini daripada makhluk Allah, kegelapan daripada makhluk Allah. Dia daripada jisim yang latif yang tak boleh kita pegang dengan tangan. Allah bukan jisim yang latif seperti cahaya, seperti kegelapan. Manusia, manusia, batu-bata, binatang, ini daripada jisim yang kathif yang boleh kita pegang dengan tangan. Allah tak sama dengan jisim yang kathif. Allah tak sama dengan jisim yang kita boleh pegang dengan tangan ni. Allah tak sama dengan segala sesuatu. Segala apa pun Allah tak sama dengannya. Kerana dua perkara yang sama, tuan-tuan dan puan-puan, tidak berkuasa ke atas menciptakan. Sekarang tuan-tuan dan puan-puan, kita sama. Manusia-manusia, makhluk-makhluk, jisim-jisim. Adakah kita mampu untuk menciptakan sesuatu yang seperti kita? Tak mampu. Kita sama dengan seekor nyamuk. Dari segi makhluk, dari segi jisim, ada saiz, ada ukuran. Tapi nyamuk itu dia sangat kecil. Kita besar sedikit, boleh kita tepuk sekali je mati nyamuk tu. Tapi tetap ada saiz dan ukuran. Ada panjang, lebar dan kedalaman. Ini maksud jisim yang mempunyai panjang, lebar dan kedalaman. Okey? Apa yang mempunyai panjang, lebar dan kedalaman, itu jisim. Kita jisim, nyamuk pun jisim. Sama dari sudut jisim. Boleh tak kita nak menciptakan nyamuk? Tak.
Tak berkuasa. Ini kata ulama, kaedah ulama, setiap yang sama atau dua perkara yang sama, dia tidak mampu, tidak berkuasa ke atas menciptakan yang sepertinya. Kalaulah Allah itu sama dengan manusia, tuan-tuan dan puan-puan, sama dengan makhluk, nescaya Allah tidak berkuasa ke atas mencipta kita. Tapi padahal Allah pencipta kita, sudah tentu Allah tidak sama dengan kita. Dan setiap yang sama, tuan-tuan, dua perkara yang sama, al-mustabihan, dua perkara yang sama, harus ke atas salah satu, apa yang harus ke atas yang kedua, yang satu lagi. Okay? Contoh kita manusia sama, harus ke atas saya, apa yang harus ke atas tuan-tuan dan puan-puan? Harus ke atas saya untuk sakit, harus juga ke atas tuan-tuan dan puan-puan sakit. Harus ke atas saya untuk luka, harus juga ke atas tuan-tuan dan puan-puan luka. Harus ke atas saya untuk terputus tangannya, kudung, harus juga ke atas puan-puan untuk terpotong atau putus tangan jadi kudung. Lihat, harus ke atas saya binasa, mati, harus juga ke atas tuan-tuan dan puan-puan untuk binasa dan mati. Jadi dua perkara yang sama harus ke atas satu, apa yang harus ke atas yang satu lagi. Kalau Allah sama dengan kita, kalau Allah sama dengan makhluknya, maka harus ke atas Allah apa yang harus ke atas kita. Harus ke atas kita binasa, harus ke atas kita luka, terpancut darahnya, kudung. Adakah kita akan cakap sedemikian ke atas Allah Subhanahu Wa Taala? Harus ke atasnya mati, harus ke atasnya binasa, harus ke atasnya kudung, harus ke atasnya cacat. Adakah tergambar akidah umat Islam Tuhan itu cacat? Akidah umat Islam tidak sedemikian. Tidak sedemikian. Kerana itu kita diajar di dalam sifat 20 oleh ulama-ulama kita, Allah tidak sama dengan segala sesuatu. Tak sama dengan apa-apa pun. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala esa pada zat, sifat dan perbuatannya. Hanya Allah sahaja zat, sifat dan perbuatannya sedemikian. Selain daripada Allah tak sama zat, sifat dan perbuatan seperti Allah. Jelas? Maka kita dapat tahu di sini Allah Subhanahu Wa Taala tak sama dengan makhluk. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bukan makhluk, Allah bukan manusia. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu makhluk. Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seafdal makhluk, semulia-mulia makhluk. Jadi sudah pasti Allah Subhanahu Wa Taala tak sama dengan Nabi Muhammad. Sudah pasti Allah bukan Muhammad, Muhammad bukan Allah. Sebab Nabi Muhammad makhluk. Lihat, bukankah kita mendengar sirah Nabi, bagaimana Nabi disakiti, dipukul, berperang, pengsan, sakit. Adakah semua sifat-sifat ini kita boleh sandarkan kepada Allah? Tidak, puan-puan. Tidak, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu Allah bukan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad bukan Allah. Kita umat Islam, ya, meyakini bahawasanya Nabi Muhammad adalah ketua para rasul, para anbiya, dan Nabi Muhammad adalah seafdal makhluk. Tetapi kita tetap meletakkan Nabi Muhammad pada tempatnya, iaitu dia hamba Allah, makhluk Allah. Kita tidak angkat Nabi Muhammad lebih daripada martabat dia, lebih daripada maqam dia, seperti mana yang dilakukan oleh orang Kristian. Mengangkat Nabi Isa lebih daripada darjat dia, lebih daripada tempat dia, sehingga mengatakan Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Wal'iyadzubillahi ta'ala. Kita tidak sedemikian. Nampak tak betapa pentingnya pengajaran sifat 20? Bila kita tahu apakah sifat yang wajib bagi Allah, kita kenal Allah, dan kita tahu pula daripadanya itu apa yang mustahil bagi Allah, maka kita nafikan Allah daripadanya. Dengan pembelajaran ini kita dapat mengetahui yang benar, dan kita dapat benteng diri kita daripada perkara yang salah. Bila datangnya ajaran si Hulk, si Hulk, macam mana sebut dia? H-U-L-K, Hulk. Hak ni dia kata Allah itu Muhammad, Muhammad itu Allah.
kita dengan mudah, dengan pantas kita tepis, kita tolak. Ini bukan ajaran umat Islam. Macam mana kita boleh ada kepantasan dalam menolak ajaran yang sesat ini? Kerana ditanam dalam diri kita kebenaran. Kita tahu kebenaran. Walau demikian, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebahagian daripada umat manusia tetap mengikutinya. Kenapa? Kerana dia tidak ditanam dengan kebenaran pada awal-awalnya. Subhanallah. Lihat tak betapa seronoknya kita bila tahu ada sesuatu yang bercanggah dengan akidah Islam, kita dapat benteng diri kita daripadanya, kita tepis dan kita tetap dengan akidah yang benar. Yang mana dengan akidah yang benar ini, kita akan selamat di hari akhirat. Daripada akidah yang benar ini, kita kenal Allah, diterima amal ibadat kita. Seperti mana kita seronok, kita suka kebaikan ini bagi diri kita, tuan-tuan dan puan-puan, itu juga kita kena cintakan bagi orang lain. Kita kena cintakan bagi pasangan kita, suami atau isteri kita. Kita kena cintakan bagi anak-anak kita, ahli keluarga kita, adik-beradik kita, jiran-jiran kita. Mereka semua saudara Islam kita. Kita kena cintakan bagi mereka perkara ini. Iaitu kita kena cintakan mereka untuk tahu kebenaran. Untuk tahu apa ia kewajipan ke atas seorang Muslim. Bagaimana cara untuk menunaikan kewajipan tersebut dengan betul. Apa akidah umat Islam yang sebenarnya, supaya dapat dia yakini yang benar dan dia dapat hindarkan daripada kesesatan dan penyelewengan dalam akidah. Yang mana dengan cara ini dia akan selamat di hari akhirat. Kalau tidak, bagaimana dia nak selamat pada hari akhirat? Maka seperti mana kita cintakan keselamatan bagi diri kita, tuan-tuan dan puan-puan, kita cintakan bagi diri kita untuk masuk ke dalam syurga, kenal jalan ke syurga, begitu juga kita kena cintakan bagi yang lain. Macam kita sebut tadi, dia datang, dia didapati dengan ilmu. Dengan kita mempelajari ilmu agama, ilmu yang fardu ain, maka dari situ kita dapat tahu yang benar, maka kita ikuti, dan yang salah maka kita tinggalkan. Begitu kalau kita nak cintakan kebaikan bagi yang lain. Dalam perkara ini kita kena cintakan juga untuk mereka menimba ilmu, tuntut ilmu agama. Ajak mereka datang ke surau, ke masjid untuk menuntut ilmu. Contohnya setelah maghrib seperti ini, contoh di surau An-Nur ini, datang mengajarkan ilmu yang ada fiqh, ada tauhid, ada tasawuf dan seumpamanya, supaya kita semua kekal berada dalam akidah yang benar, akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah yang wasatiyah. Dan daripada itu, dengan akidah yang benar, diterima amal ibadat kita. Kalau tak ada akidah yang benar, bagaimana amal ibadat kita yang lain nak diterima? Bukankah Imam Al-Ghazali, beliau berkata, la tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah, tuan-tuan, tidak diterima amal ibadah melainkan setelah mengenal Allah, setelah mengenal Tuhan yang disembah. Nak kenal Allah, itu yang ulama kita sering ulang-ulang dan tegaskan pembelajarannya, iaitu dengan mengenal sifat yang wajib bagi Allah, yang mustahil dan yang harus. Ini cara mengenal Allah. Bukan dengan membayangkan. Tak boleh kita bayangkan Allah. Kalau kita bayangkan Allah kononnya, maka kita akan sampai kepada menyamakan Allah dengan makhluk. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan sesuatu apa pun dari makhluknya. Dari sini ulama kita kata Allah bersifat dengan mukhalafatul lil hawadith. Begitu tuan-tuan, bagaimana ini kebaikan yang besar buat diri kita, maka kita kena cintakan bagi orang lain kebaikan yang seperti ini dari sudut agamanya. Dan ini yang paling utama, yang paling mesti kita ambil berat tentangnya, tentang ilmu fardu ain ini. Kena habiskan belajar satu kadar daripada akidah, satu kadar daripada fiqh, dan satu kadar daripada tasawuf. Ini mesti setiap orang mengkhatamkan. Tak kira dia nak fokus dalam bidang apa, dalam bidang engineering, dalam bidang accounting, dalam bidang medik.
Bahkan kalau dia nak jadi seorang yang pakar dalam bidang agama, terlebih lagi dia kena tahu. Sama ada dia orang lelaki ataupun dia orang perempuan, sama ada dia keluar rumah atau duduk dekat rumah saja, wajib dia habiskan ilmu fardu ain. Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu, yakni yang fardu ain, wajib, satu kefarduan ke atas setiap orang Islam, yakni sama ada lelaki ataupun perempuan. Wajib, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini cara untuk kita selamat di hari akhirat. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, mestilah kita cintakan kebaikan ini bagi orang muslim yang lain seperti mana kita cinta bagi diri kita sendiri. Dalam sebahagian riwayat dari bagi hadis ini, Nabi SAW bersabda, la yablughul 'abdu haqiqatal iman hatta yuhibba lin-nas ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Ini riwayat yang sahih juga, yang dia ada makna yang lebih umum. Dia kata tidak sampai seseorang hamba itu ke hakikat keimanan, iaitu ke darjat ketakwaan. Tak sampai seorang hamba itu ke darjat ketakwaan sehinggalah dia mencintakan bagi manusia apa yang dicintakan bagi dirinya daripada kebaikan. Kalau tadi dalam riwayat yang pertama yang kita bacakan, li akhihi, iaitu bagi saudaranya yang muslim. Sekarang riwayat yang kedua yang dia juga sahih adalah linnas, bagi semua manusia. Ini adat, ini cara, ini keadaan orang yang bertakwa. Dia cintakan bagi manusia kebaikan. Manusia ni sama ada dia orang Islam atau bukan Islam. Jadi bagaimana cara untuk mencintakan kebaikan bagi orang yang bukan Islam? Dengan kita menceritakan pada dia tentang agama Islam yang benar, akidah Islam yang benar, menunjukkan contoh teladan yang baik seperti seorang muslim yang sejati, supaya dia tertarik dengan Islam dan dia masuk ke dalam agama Islam. Bila dia masuk ke dalam agama Islam, ini kebaikan untuk dia, diampunkan semua dosanya, selamat daripada kekal selamanya di dalam api neraka. Ini kebaikan yang sangat besar, tuan-tuan. Kebaikan yang sangat besar. Ini cara untuk kita cinta kebaikan bagi orang yang bukan Islam. Ini adalah cara orang-orang yang bertakwa. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti mana kita telah sebutkan kebaikan dari sudut akhirat, begitu juga kebaikan dari sudut dunia, dari sudut keadaan hidup, yang juga boleh mendatangkan kebaikan daripada akhirat. Kita kena cintakan juga kebaikan untuk orang lain seperti mana kita cintakan bagi diri kita. Yang mana kalau kita dalam kesusahan, dalam kesempitan, dalam kesulitan, kita suka untuk ada orang yang membantu kita keluar daripada kesusahan. Kita suka untuk orang bantu kita supaya hilang, terangkat kesulitan kita ini tadi. Kalau dengan duit, dengan harta contohnya, kita suka untuk orang bantu kita. Kita dalam keadaan susah ni, dalam keadaan yang tidak berduit, dalam keadaan yang sangat memerlukan, kita tahu ada orang yang dia cakna tentang kita. Dia sampai kepada dia pengkhabaran bahawasanya kita dalam kesusahan. Apa yang kita suka? Kita suka dia bantu kita. Betul? Itu yang kita suka. Jadi begitu juga tuan-tuan dan puan-puan, bila kita dengar ada seorang Muslim yang lain dalam kesusahan, dalam kesulitan, kita kena cintakan juga untuk dia keluar daripada kesulitan tersebut. Kita dengar dia dalam kesusahan, kita mampu untuk keluarkan dia daripada kesusahan, kita bantu dia. Kita terus bantu dia. Kita mampu, kita terus bantu dia. Tanpa kita buat filtration, tanpa kita buat tapisan, tanpa kita cek dahulu, dia ni pernah tak melakukan kesalahan pada aku? Dia ni pernah tak menyakiti hati aku? Dia ni pernah tak buat jahat pada aku? Tak. Tanpa kita melihat kepada semua ini. Bukankah bila kita dalam kesusahan,
dan kita pernah melakukan kejahatan pada seseorang ini, dan kesusahan yang kita alami ini, orang tu saja yang boleh bantu kita. Apa yang kita harapkan? Kita harapkan, kita suka untuk dia tidak lihat kepada kesalahan yang lampau dan terus bantu kita. Kita suka untuk dia maafkan kita seberat mana pun kesalahan kita pada dia, dan dia datang bantu kita. Itu yang kita suka. Demikian juga tuan-tuan dan puan-puan, keadaan bagi diri kita untuk membantu orang lain. Sekalipun dia pernah menyakiti kita, adakah kita tak pernah menyakiti orang lain? Kita juga pernah menyakiti orang lain. Sekarang kita senang, adakah kita tak akan mengalami kesusahan? Pasti satu masa kita akan mengalami kesulitan. Jadi sekarang saudara kita ini dalam kesulitan, saudara kita ini dalam kesusahan, kita dalam keadaan mampu bantu dia, kita terus bantu dia. Kalau dia pernah lakukan kejahatan kepada kita, sakitkan hati kita, kita bantu dia dalam keadaan sedemikian, lebih besar pahala untuk kita. Ini tujuan kita tuan-tuan, untuk dapatkan pahala, bukan untuk puaskan hati. Hati ni sampai bila tak puas puan-puan? Sampai bila tak puas? Subhanallah. Kalau sekarang puas, nanti ada satu benda yang lain pula yang kita tak puas. Jadi bukan tujuan kita untuk ikut hati, tapi tujuan kita untuk dapatkan pahala untuk buat ketaatan. Dan inilah tujuan kenapa manusia dan jin diciptakan, supaya diperintahkan untuk melakukan ketaatan, melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk puaskan hati, bukan untuk bersenang lenang, bermewah-mewah, bukan. Tapi untuk melakukan amal ibadah. Untuk Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita melakukan amal ibadah. Ini kenapa kita diciptakan, seperti mana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi begini tuan-tuan dan puan-puan, keadaan orang yang beriman, orang yang bertakwa. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, tural mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamathalil jasad, idza ishtaka 'udwun tada'a sa'iru jasadihi bis-sahari wal humma. Kata Nabi, orang-orang yang beriman ini, orang-orang yang bertakwa ini dilihat sesama mereka dalam kasih sayang, dalam kecintaan dan dalam kerahmatan sesama mereka seperti satu jasad. Yang mana apabila satu anggota daripada jasad merasakan kesakitan, maka kesakitan ini akan turut dirasai oleh seluruh jasad, dengan seluruh jasad berjaga malam dan merasakan demam ataupun sakit. Begini tuan-tuan, kalau kita sekarang ni mempunyai satu jasad yang penuh daripada kepala sampai kaki, satu masa salah satu daripada anggota jasad kita berasakan kesakitan. Contoh gigi geraham lah tuan-tuan kan. Gigi geraham ni berdenyut-denyut. Satu gigi geraham saja. Sampai pada waktu malam tuan-tuan dan puan-puan, adakah gigi geraham saja yang dia rasa berdenyut-denyut, dia sendiri, dia satu-satunya berasa denyut-denyut? Yang lain, mata kita, kepala kita, tangan kita, badan kita tenang, boleh tidur dengan lena, tak ada masalah. Adakah sedemikian tuan-tuan? Tidak. Walaupun hanya gigi geraham tuan-tuan yang berdenyut-denyut, satu saja, kecil saja, yang dia merasakan kesakitan, tapi satu jasad tak boleh tidur malam. Satu jasad turut merasakan kelemahan. Kita pusing ke kanan, tak kena. Kita mengiring ke kiri, tak kena. Menerap, tak kena. Dah panas badan kita. Begitu keadaan yang sepatutnya berada di dalam kalangan orang-orang yang beriman, orang-orang Islam. Bila salah seorang ini tuan-tuan dan puan-puan, dia merasakan kesakitan, kesusahan, ini turut dirasai oleh orang-orang Islam yang lain, turut dirasai oleh kita juga. Mampu untuk bantu dia, kita bantu dia. Sekarang tuan-tuan dan puan-puan, kita di Malaysia, alhamdulillah, kita banyak perkara yang boleh kita lakukan dengan aman. Tapi di Palestin sana tuan-tuan dan puan-puan, mereka orang Islam, saudara kita,
Mereka sedang merasakan kesusahan, kesakitan. Maka kita kena memikirkan tentang mereka juga. Kena turut merasakan kesakitan mereka, kesedihan mereka. Kita kena bantu mereka seperti apa yang kita mampukan. Sekarang untuk kita pergi ke sana tu kita tak mampu. Kita tahu ada banyaknya halangan. Bagaimana kita ni dihalang daripada memasuki sana dan seumpamanya. Dari segi kemampuan yang seperti ini kita tak mampu, tak boleh. Tapi kita boleh menyalurkan doa-doa kita. Setiap hari kita boleh mendoakan mereka. Setelah solat fardu kita boleh mendoakan mereka. Doa setelah solat fardu, setiap solat fardu, ini doa yang mustajab, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak pernah cuba doa dengan sebaik mungkin, dengan seikhlas mungkin, dengan sepenuh harapan, maka tuan-tuan dan puan-puan cuba. Maka tuan-tuan dan puan-puan akan dapat betapa diharapkan untuk dimustajabkan doa tersebut. Saya alhamdulillah pernah cuba. Saya pernah satu kali ni, saya fikir benda ni memang saya takkan dapat. Benda ni kebiasaannya, secara kebiasaannya, mengikut pengalaman saya, dia takkan jadi. Tapi lepas solat fardu saya doa bersungguh-sungguh. Saya doa betul-betul dengan ikhlas, dengan penuh pengharapan. Sebab saya tahu lepas solat fardu adalah antara waktu yang dimustajabkan doa. Saya doakan dan dapat. Subhanallah. Lepas solat fardu tersebut. Selepas solat fardu doa, selepas solat fardu juga dapat. Masya Allah. Jadi jangan lepaskan peluang untuk doa hajat kita. Dan ada waktu yang diberkati yang lainnya. Dan jangan kita lupakan doa untuk saudara-saudara Muslim kita yang di sana, di Palestin. Hendaklah kita juga merasakan kesusahan tersebut. Jadi ini mesti kita praktikkan dalam hidup kita. Lihat seperti mana yang kita sebutkan ini. Ya, sekarang kita lihat betapa ramainya yang tidak beramal dengannya. Betapa ramainya orang yang memikirkan keadaan diri sendiri saja. Diri sendiri dah belajar, dah tahu kebenaran, maka dia tidak titik beratkan kepada ahli keluarga dia. Dia tidak titik beratkan kepada sahabat handai dia. Dia biarkan mereka dalam keadaan yang tandus, dalam keadaan yang terpinga-pinga. Subhanallah. Dan bila ada orang lain, adik-beradik dia dalam kesusahan, dia mampu untuk tolong, tapi dia tak bantunya. Kenapa? Kerana adik-beradik dia ni dulu pernah sakitkan hati dia. Subhanallah. Padahal dia sendiri pun pernah menyakiti ramai orang. Hendaklah dia sukakan, cintakan kebaikan bagi orang lain seperti mana yang dia cintakan bagi dirinya sendiri. Dihikayatkan tuan-tuan dan puan-puan sebuah kisah seorang lelaki yang dia daripada ahli ibadat. Dia buat banyak ibadat. Satu masa dia buat ibadat di dalam masjid. Dalam masjid dia buat solat dan seumpamanya, dan pada akhirnya dia berdoa. Di antara doa-doa yang dia sebutkan itu, dia minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan dia sejenis makanan ini, yang jenis dia seperti ini, yang sifat dia seperti ini, yang warna dia seperti ini, dan rasanya seperti ini. Maksudnya dia detailkan, perincikan makanan apa yang dia nak tu. Bukan macam kita kalau kita kata, ya Allah, kurniakanlah aku tom yum, contohnya. Tom yum je lah, kita cakap tom yum. Warna tak sebut, rasa tak sebut. Ni lelaki ni, ahli ibadat ni dia perincikan warna dia apa, rasa dia bagaimana, dan sifat dia macam mana. Dia perincikan. Kemudian lepas dia habis doa, dah habis ibadat tadi, dia tidur. Kebetulan dalam masjid yang sama ada seorang lelaki yang lain mendengarkan doanya ni tadi. Lelaki yang mendengarkan ni, dia kerja dia sebagai pedagang, businessman lah kalau orang sekarang kata. Dia businessman. Biasa businessman ni banyak duit dan dia mampu untuk tunaikan. Dia dengar apa yang didoakan oleh lelaki tadi, tapi dia buat apa? Dia sangka buruk. Dia lepaskan peluang kebaikan. Dia cakap pada diri dia, dia kata, lelaki ni sengaja kuatkan suara dalam doa supaya aku dengar, dan aku belikan bagi dia makanan tersebut, aku hadirkan untuknya. Demi Allah, dia kata, demi Allah aku takkan hadirkan, aku takkan belikan untuk dia makanan itu. Subhanallah. Ini sangka buruk dia pada
orang tersebut. Sedangkan bukankah dia suka untuk ditunaikan hajat dia? Kalau dia teringin sesuatu, dia berhajat kepada sesuatu, sedang dia mampu untuk melakukannya, dia mampu untuk dapatkannya. Tapi kalau ada orang lain yang tunaikan bagi dia, bukankah dia rasa seronok? Dia suka. Betul? Patutnya dia kena cintakan juga bagi orang lain. Tapi dia tak buat. Dia sangka buruk. Lepas dia cakap begitu pada diri dia, tiba-tiba datang seorang lelaki yang lain masuk dalam masjid, bawa makanan tersebut dan letakkan di depan lelaki yang ahli ibadat ni tadi, yang doa, yang minta nak makanan tersebut. Sebiji macam apa yang dia doakan. Orang bisnesmen tadi, lelaki bisnesmen tadi tengok, terkejut dia. Kemudian dia terus pergi dekat lelaki tu tadi, dia tahan. Dia kata, demi Allah aku takkan lepaskan kau melainkan setelah kau ceritakan tentang makanan ini tadi. Sekarang dia doa, sekarang dia dapat. Apa ni? Dia tanya. Jadi dia nak tahu apa cerita makanan ni. Maka lelaki itu pun yang bawa makanan tu pun ceritakan. Dia kata, aku ni kerja sebagai hammal. Hammal ni kerja tukang angkat barang. Macam orang nak pindah. Kalau dulu pedagang-pedagang dia banyak barang nak letakkan di atas unta dan seumpamanya, dia akan upah orang untuk alihkan nak angkat barang dia. Itu kerja lelaki tersebut. Jadi dia kata, biasanya kerja macam ni gaji dia sedikit, kurang. Jadi dia kata, sejak setahun yang lepas, isteri aku nak sangat makan makanan ni tapi aku tak mampu. Hari ni aku kerja untuk seseorang ni, seorang lelaki ni, dan lelaki ni bagi aku beberapa kepingan emas. Maka aku pun balik belikan isteri aku makanan tersebut. Ketika isteri aku sedang menyiapkan makanan ini, aku tidur sebentar rehat. Lepas penat bekerja, dalam tidur aku datangnya Rasulullah SAW dan berkata kepadaku, kalau engkau kata padaku, dalam masjid ada seorang wali daripada wali-wali Allah. Kalau engkau berikan kepada dia makanan ini, maka makanan engkau ini akan diberkati dan aku akan jamin bagi engkau syurga. Masya Allah. Lelaki ni, dia orang Islam. Dia tahu bila mimpi Nabi, maksudnya memang itu Nabi. Kerana syaitan tidak boleh menyerupai Nabi sekalipun dalam tidur, dalam mimpi. Tak boleh. Jadi ini memang Nabi. Dan Nabi berkata sedemikian bagi diri dia. Dia bangun, dia ambil sedikit daripada makanan tersebut dan dia letakkan di depan lelaki tersebut. Lelaki yang Nabi kata sebagai dia daripada wali Allah ni tadi. Dengar cerita ni, businessman tersedar. Sekarang baru dia tersedar berapa banyaknya keistimewaan dan pahala yang besar dia telah lepaskan. Hanya dengan apa? Menunaikan hajat orang. Subhanallah. Benda yang mudah dia mampu nak buat kebaikan, tapi dia tak buat. Dia lepaskan. Dia terlepas pahala yang besar ni, jaminan syurga daripada Rasulullah. Terus dia kata, kalau begitu aku berikan engkau 10 kali ganda daripada harga makanan ni, kau hadiahkan pahala dia kepada aku. Lelaki tu kata, takkan. Dia kata 20 kali ganda. Lelaki tu kata, takkan. Businessman up lagi, dia kata 40 kali ganda. Apa lelaki ni jawab? Lelaki ni kata, walaupun dengan dunia seisinya, aku takkan tukarkan, takkan gantikan apa yang Rasulullah janjikan buat aku. Masya Allah. Banyak pahala yang dia terlepas, sedangkan dia mampu. Inilah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelebihan orang yang cintakan kebaikan buat orang Islam yang lain, seperti mana dia cintakan bagi dirinya. Jangan kita lepaskan dan jangan kita anggap sesebuah kebaikan, ketaatan itu remeh. Sekalipun dengan senyum kepada wajah orang Islam yang lain. Jumpa dengan orang Islam lain dalam keadaan muka yang tersenyum, wajah yang ceria. Walaupun demikian, walaupun dengan kita ucapkan terima kasih, jangan kita lepaskan peluang ini. Ini kebaikan. Dan kita tak tahu kebaikan yang mana yang akan masukkan kita ke dalam syurga dengannya. Lelaki ni tadi, lihat betapa penat lelah dia menyara isteri dia, memberikan nafkah yang wajib ke atas isteri dia, buat kerja dengan berat. Dia buat solat juga,
Dia buat puasa juga kewajipan. Tapi kebaikan yang mana yang digancarkan syurga bagi dia? Kebaikan dia memberikan, menunaikan hajat wali ni tadi. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Kita pun tak tahu kebaikan mana yang kita lakukan yang ia diterima dan kita dimasukkan syurga dengannya. Sebab tu jangan kita lepaskan apa-apa sekalipun kebaikan yang mampu untuk kita lakukan. Jangan kita berburuk sangka, jangan kita memandang remeh. Bahkan seperti mana kita cintakan kebaikan bagi diri kita, begitu juga kita cintakan kebaikan bagi orang lain, sama ada daripada orang Islam ataupun selainnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khairan katsira. Sampai sini sahaja kuliah kita untuk malam ini. InsyaAllah kita akan bertemu pada pertemuan yang lain, kuliah yang lain. Segala yang kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.